السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wayassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita sambung balik perbincangan kita berdasarkan kitab Fiqh Keutamaan. Satu kajian baru dari perspektif Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Ataupun dalam bahasa Arabnya fi fiqhil awlawiyat, iaitu fiqh keutamaan, fiqh of priorities. Tengah hari ini kita masuk tajuk hubungan fiqh awlawiyat dengan fiqh maqasid, fiqhul maqasid. Apa dia hubungan antara fiqh keutamaan dan juga fiqh yang berkaitan dengan tujuan syarak, maqasidus syariah. Jadi syarak ni dia Allah Taala turunkan kepada kita, dia ada tujuan dia. Dia ada objektif dia. The objectives of syariah. Jadi apa dia objektif syariah dan apa dia kaitan dengan fiqh keutamaan yang kita belajar pada tengah hari ini? Apa dia keutamaan dan kaitan dengan tujuan atau maksud syariat diturunkan kepada kita. Baik, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata fiqhul awlawiyat ini juga dia kata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan fiqhul maqasid ataupun maksud syariah ataupun objektif syariah. Sudah menjadi pendapat jumhur para ulama bahawa hukum hakam syarak itu dia ada illah dia ada sebab, dia ada alasan. Setiap hukum tu dia ada illah, kan? Dia ada illah. Kalau tuan-tuan masih ingat, di awal-awal kuliah kita dulu saya pernah sebut berkenaan dengan hukum hakam ni dia dibahagikan kepada dua. Contohnya Imam Ibn Rushdi dia bagi kepada dua. Satu, dia kata apa yang disebut sebagai ta'abbudi, dan ibadat ta'abbudiyah. Ibadat yang sifat dia ta'abbudi ni kita ni ikut je. Yang tu kita tidak diberitahu sebab ataupun tujuan. Contohnya sembahyang maghrib, kan? Kenapa dia 3 rakaat? Kita tak tahu. Kenapa dia dibezakan? Kenapa dia 3 rakaat? Kenapa dia dibezakan dengan subuh 2 rakaat? Kalau nak kira tempoh waktu lebih kurang je, sama-sama sejam lebih sikit je. Subuh dengan maghrib. Tapi maghrib 3 rakaat. Jadi itu ta'abbudi. Kita tak tahu. Kenapa dia jadi 3 rakaat? Kita tak tahu. Itu ta'abbudi. Satu lagi dia panggil ta'akkuli, kan? Ibadat ta'akkuliyah, kan? Ibadat dia yang bersifat dia panggil reasoning, kan? Dia ada reasons dia, kan? Apa alasan dia? Maka kalau dia haram, pasal apa dia haram? Macam khamar, dia punya alasan dia kerana dia memabukkan.
Dia memabukkan. Walaupun kita minum kita tak mabuk, tapi sebab sifat ghalibiyah dia, sifat lazim, sifat biasa dia memabukkan, maka hukum dia terpakai secara umum. Macam tu. Sama dengan rokok. Tadi nak masuk parking tengok ada tempat merokok. Kan? Tengok juga siapa ada kat situ. Kan? Sama dengan merokok. Merokok ni kalau fatwa dalam negara kita, semua fatwa-fatwa yang ada yang mutaakhir ini kata haram. Ada tak orang yang tidak sakit walaupun dia merokok? Ada. Bukan tak ada. Tapi kesan lazim, kesan biasa yang boleh dibawa oleh rokok ialah risiko dia sangat tinggi daripada asap dia itu. Jadi itu contoh yang mudah. Satu kita panggil ta'akuli, dia ada reasons dia ada alasan dia. Satu lagi ta'abbudi. Baik. Dan di sebalik semua illah itu ada tersimpan maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Jadi bila dia ada reasons dia, maka dia ada benda yang kita nak capai. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang Maha Agung adalah Al-Hakim, yakni yang Maha Bijaksana. Dan ianya disebut sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, mensifatkan diri dia, menamakan diri dia dengan Al-Hakim, maka itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala dia nak bagi penekanan kepada kita tentang kebijaksanaan Allah. Allah yang Maha Bijak tidak akan memerintahkan sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berfaedah. Seperti juga dia tidak menciptakan makhluknya tanpa suatu maksud dan tujuan tertentu. Jadi kita ni diciptakan oleh Allah, dia bukan sia-sia. Cuba kita bayang, masa kita lahir dulu, kita tak ingat kita lahir macam mana. Ada dekat Robert Bosch, dia boleh cerita satu-satu macam mana dia lahir. Kan? Dia berenang daripada ayah dia pergi kat mak dia. Lepas tu daripada mak dia, macam mana dia kata dia nak keluar. Hari tu dia nak keluar juga. Dia tak kira dia nak keluar juga hari tu. Ada tak? Siapa boleh cerita? Tak boleh cerita. Saya tak boleh cerita. Macam mana saya keluar daripada perut ibu saya. Tuan-tuan semua tak boleh cerita. Kita tak ingat yang tu. Kan? Sehinggalah bila kita keluar daripada perut ibu kita, daripada kita yang tak mampu buat apa-apa, sampai kita boleh merangkak, kita boleh berjalan, kita jadi kanak-kanak, kita jadi remaja, sekarang kita jadi dewasa. Kalau umur kita panjang, Allah Ta'ala izinkan, kita akan balik kepada usia yang lemah. Kita makin lama makin tua, makin lama makin tua. Tuan-tuan biasa tengok, orang makin tua makin kuat. Ada? Tak ada. Makin tua dia bukan makin kuat, dia makin lemah. Kan? Fizikal dia makin lemah, daya ingatan dia makin lemah. Itu sifat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Dia ada sebab. Dia ada tujuan. Sebab tu kita mengaji, supaya kita tahu asal-usul kejadian kita, supaya kita tahu destinasi kita. Kan? Kemana kita akan pergi. Takkanlah lahir kat dunia, dah jadi remaja, dewasa macam ni, lepas tu tua, lepas tu mati. Habis macam tu lah. Kan? Takkan pelik kejadian yang begitu kompleks, complicated, ada macam-macam episod dalam kehidupan kita, lepas tu mati macam tu lah. Kalau macam tu, di mana dia keadilan? Ada orang yang lahir di dunia, okey. Abu Kilabah sebagai contoh, masa dia dijumpai oleh Abdullah bin Muhammad, dia merupakan tokoh tabi'in. Dia ni, tangan tak ada dua-dua tangan. Kaki tak ada dua-dua. Kan? Mata dia boleh kata buta, pekak. Kita boleh tengok berapa ramai orang okey daripada lahir, dia tak dapat menikmati pun nikmat kehidupan yang kita ni boleh tengok macam-macam. Kita boleh tengok batu Feringgi, boleh tengok pantai, boleh tengok laut, boleh makan nasi kandak, boleh macam-macam kita boleh buat, boleh melancung dan sebagainya. Sedangkan berapa ramai orang okey. Adakah dia hidup menderita semata-mata atas dunia? Tak. Dia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok kes bully yang terbaru kan, sekolah vocational. Sekolah vocational. Mati budak tu. Macam Universiti Pertahanan itu. Mati. Dia dibuli. Apakah Allah Ta'ala akan biarkan kekejaman dan kezaliman seperti itu? Tidak. Dia akan dibalas. Setiap orang akan dibalas. Ni satu orang pemuda, umur 22 tahun. Yang bakar Mak Tafiz, 23 orang ke mati. Ingat tak?
Cerita dulu, lama dah. Dia buat rayuan. Masa dia buat jenayah tu dia umur 16. Dia masih lagi kanak-kanak. Dianggap sebagai kanak-kanak lah dari segi undang-undang. 16 tahun. Dia marah kepada pelajar Mak Tafiz tersebut, dia bakar. Dia tutup pintu dengan tongkeh supaya mereka tak boleh keluar. Apakah Allah Ta'ala akan biarkan kekejaman seperti itu tanpa dibalas? No. Setiap apa yang berlaku akan diadili bil qist, dengan keadilan. Keadilan Allah. Sehingga kan yang kita duk mengaji, kambing, binatang yang bertanduk dengan tak bertanduk pun, itu juga akan melalui proses qisas. Kita juga akan melalui proses qisas. Baik. Jadi, setiap itu dia ada tujuan. Maka dengan sebab itu Quran menceritakan daripada salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada fahsya dan munkar. Ataupun kewajipan zakat mensucikan hati mereka dan membersihkan harta. Itu tujuan zakat. Kewajipan puasa dalam bulan Ramadan supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Bila kita puasa, kita jadi orang yang lebih bertakwa. Itu tujuan dia. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Para ulama memberikan pelbagai ta'rif tentang apa yang dipanggil sebagai takwa. Antaranya, bila disebut takwa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit, dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Yang itu yang kata takwa. Kalau kita ada sikit, kita redha. Bukan kata sentiasa tak puas hati dengan apa yang kita dapat dengan sebab sikit. Saya tulis dekat Facebook. Sebab saya pergi surau. Lalu ikut surau yang biasa buat iftar, buat buka puasa. Saya duduk tengok atas meja tu penuh dengan tumbler. Bekas makanan, ada bocong air, kan. Orang tak ada. Tapi bekas minuman ada, bekas makanan ada. Pasal apa? Dia cuk. Yang tuan tu akan datang ke surau, akan datang ke masjid, nanti dekat-dekat dengan buka puasa. Jadi sementara tu, bekas makanan dia tolong tunggu. Tolong tunggu meja dia. Jadi siapa yang datang dengan keluarga ni, tak boleh duduk lah. Pasal apa? Sebab meja semua penuh. Dah ada dah bekas makanan masing-masing bakal letak. Letak bila? Lepas asak tu dia letak lah. Puasa tu. Ramadan. Ananiyah. Individualistik. Arab kata ananiyah. Aku. Aku lah. Dia duduk fikir tentang dia. Dia tak fikir tentang orang. Dia nak senang, dia duduk kat rumah. Dia punya bekas minuman tolong tunggu Ustaz. Dulu kita duk ingat, bab-bab cuk tempat apa semua, ingat ke cuk parking je ada. Dulu dah bergaduh dah pasal cuk parking. Isteri ke anak ke duk tunggu dekat parking. Ingat ke kita parking ke orang pun tolong parking. Duk tunggu. Pasal apa? Tunggu nak pusing tu. Bila orang nak parking tak boleh. Pasal apa? Sebab tu. Yang kereta tak sampai lagi. Bergaduh tuan-tuan. Sampai pihak menteri, pihak JPJ kena bagi penerangan. Tak boleh cuk parking. Lepas tu orang buat keluar pula cerita rumah flat tapi cita rasa kondo. Pasal apa? Dia pamit gambar, duk share dalam media sosial, letak pasu. Pasu pula tolong cuk parking. Pasu tolong tunggu. Ada pasu, ada baldi pun ada. Saya ada kuliah dalam Penang, kita tak mau cerita lah kat mana dalam Penang. Surau tu tuan-tuan, memang cukup payah parking. Saya sampai rasa malas nak pergi kuliah. Tapi sebab sahabat-sahabat ni committed. Ustaz datang lah, dia kata tak apalah tempat parking kita tolong tunggu dia dah. Tolong tunggu untuk Ustaz.
Parking ni memang tak ada, tuan-tuan. Tapi kosong. Bukan kata parking tak ada, kosong. Pasal apa? Sebab orang cuk parking. Kalau kita alih bergaduh. Tengok mentaliti. Ruang parking ada, kereta tak ada. Tapi kereta nak parking tak boleh. Pasal apa? Sebab pasu bunga dengan baldi tolong tunggu. Masalah orang kita, tuan-tuan. Ananiyah, individualistik. Dah hang tak guna, hang pergi keluar pergi mana-mana, bagi peluang orang lain guna. Kita tak, kita penting diri kita. Sampai bulan Ramadan pun kita ada perangai lagi. Saya pergi satu masjid. Masjid tu cerita pasal anak Korea dia bergaduh pasal buka puasa. Buka puasa bergaduh. Pasal apa? Sebab sistem yang masjid tu, masjid ni dia macam-macam sistem yang dia orang guna. Kan? Ada yang letak meja, dekat meja dah siap dah, setiap meja 4 orang. Marilah berapa keluarga pun setiap meja 4 orang. Ada sistem macam tu. Ada sistem kena pergi ambil dekat depan, dekat meja depan tu. Jadi ada satu masjid saya pergi ni, tuan-tuan. Dia buat sistem, apa kita panggil tu? Talam. Sistem talam. Jadi setengah keluarga dia nak makan banyak. Apa dia buat? Bagi tugas. Hantar 2 orang untuk dapat 2 talam. Tu punya perangai. Ada satu keluarga 4 orang je, tapi pinggan nasi 8. Pinggan nasi. Lepas tu apa jadi? Orang yang datang kemudian tak dapat. Tak dapat. Yang syoknya, ni nak cerita. Yang syoknya AJK dia cerita kat saya. Dia tengok sendiri macam mana satu family hak ambil 2 talam ni, penuh meja dia ni. Dia kata apa? Itulah main lambat. Dia boleh kata lagu tu, itulah main lambat. Padahal dia yang dia ambil 2 talam. Orang macam dia. Ini contoh. Jadi di mana puasa kita yang sepatutnya menghasilkan orang yang bertakwa? Yang mana takwa tu Sayyidina Ali kata dia berpada dengan benda yang sedikit. Tak bolehkah kita didik diri kita dengan sebab orang ramai ni, kita tahu ni orang ramai ni, kita ambil dulu hak sikit. Kalau ada lebih, baru kita ambil. Ni dah ambil lebih siap-siap. Punya penting diri sendiri. Maka puasa tadi tidak berjaya membentuk diri kita. Sebab tu bila kita buat ibadat, kita kena tahu tujuan dia dan objektif dia. Kan? Macam tuan-tuan kerja kilang lah, kerja di Bosch lah. Kan ada target. Kan? Di peringkat management sentiasa ada meeting nak tengok target capai ke tak capai. Kenapa? Ada tujuan dia. Kenapa? Sebab nak tentukan, lepas tu kita boleh tentukan gaji macam mana, bonus macam mana dan sebagainya. Dia ada sebab. Maka begitulah ibadat dalam agama kita. Ianya mempunyai sebab. Dan kita perlu mengetahui apa dia sebab. Contohnya fardu haji dia kata, mereka menyaksikan kemanfaatan baginya. Dan supaya mereka sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang pergi haji, dia antara tujuan dia supaya dia sentiasa banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Dia jangan jadi macam kita cerita hari tu pasal cium Hajar Aswad tu. Kan? Pergi buat umrah tapi mementingkan cium Hajarul Aswad. Sedangkan cium Hajar Aswad tidak disunatkan melainkan berkaitan dengan tawaf. Kita pergi saja-saja nak cium Hajar Aswad, dia tidak sunat, tak dapat pahala pun. 2 minggu lepas kita ada cerita tak pasal Hajar Aswad? Tak, tak ada. Ada satu orang, dia tanya dalam fatwa, Syekh Utsaimin. Dia kata dia telah melihat satu orang suami membawa isterinya untuk cium Hajar Aswad dengan cara bersesak-sesak. Ada cerita itu? Tak ada lagi? Dia tanya. Lepas tu, apa jawab Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin dia kata, kalau engkau melihat satu benda yang kau anggap benda tu pelik dan aneh, aku melihat kejadian lain yang lebih aneh daripada tu. Sebab apa Syekh kata aneh? Sebab
Orang lelaki ni, biasanya dia cemburu, betul tak? Tuan-tuan tak cemburu ke kalau isteri kita duk berhimpit-himpit dengan orang lelaki lain? Tak ada rasa cemburu lah. Ya okey ustaz, tak apa. Himpit je, bukan ada apa pun. Ada lagu tu? Tak boleh. Saya tak boleh. Saya kalau nampak, tapi setakat ni belum nampak lagi lah. Kalau kan, kalau nampak isteri saya duk berhimpit dengan lelaki lain, rasa darah naik dekat kepala tuan. Darah naik kepala. Saya ni pun boleh nampak cuping telinga kan. Boleh nampak merah cuping telinga saya tuan. Saya ingat kawan saya seorang. Dia kata nasib baik aku hitam, dia kata. Kawan saya kata, nasib baik aku hitam. Saya tanya dia pasal apa? Kalau tidak orang tahu dah macam mana aku ni merah menyala muka nak marah dah. Dia kata lagu tu. Nasib baik aku hitam. Dia adalah isu dengan isteri dia. Adalah benda yang dia bergaduh. Nasib baik aku hitam, dia kata. Kalau tidak dapat boleh nampak macam mana muka aku ni merah menyala. Betara tu. Jadi saya tak boleh bayang kalau saya nak untuk saya sengaja bawa isteri saya pergi letak dia tempat duk bersesak dengan orang lelaki, berimpit. Tak boleh. Orang perempuan setuju tak? Kan? Sama dengan orang perempuan. Boleh tengok tak suami kita duk berimpit dengan perempuan lain? Ustaz tak apa. Ustaz berlapik. Berlapik pun tak boleh. Kita tak boleh tengok lelaki kita duk berimpit dengan perempuan lain. Tak kira lah dalam bas ke, dalam train ke, di Masjidil Haram. Kita tak boleh tengok benda macam tu. Jadi bila lelaki tu tanya dekat Syekh kata, aku tengok lebih aneh daripada itu. Syekh kata. Apa dia? Syekh kata sebab aku melihat ada orang sanggup membatalkan sembahyang fardu semata-mata untuk mencium Hajarul Aswad. Pelik tak? Pelik. Kita cium Hajarul Aswad untuk apa? Untuk pahala kan? Cium Hajarul Aswad yang tidak ada kaitan dengan tawaf, tak dapat pahala. Tapi batalkan sembahyang berjemaah sebab nak berebut pergi cium Hajarul Aswad. Batalkan sembahyang dapat dosa. Haram sengaja membatalkan sembahyang kecuali ada keperluan. Tapi kalau sebab nak cium Hajarul Aswad itu bukan keperluan, tak boleh batalkan sembahyang. Maka haram hukum dia. Haram makna berdosa. Itu saya tengok sendiri. Masa tu saya Presiden MPP UIA, kita pada tahun awal 90-an jadi duyuf, jadi guest, jadi tetamu kerajaan Arab Saudi 40 orang. Kami pergi. Jadi masa tu muda, umur awal 20-an. Tengok orang cium Hajarul Aswad, duk aim nak pergi cium ni. Masa tu muda lagi. Masa tu umur dalam 23, lebih kurang lah 23 tahun. Lah, tua dah 53. Saya kata saya nak cium Hajarul Aswad. Jadi saya pasang strategi macam mana nak duduk paling dekat dengan Hajarul Aswad. Tengok cara orang tawaf, tengok timing macam mana, dapat betul-betul menghadap Hajarul Aswad. Jadi masa orang qomat nak semayang tu, berhenti tawaf, saya dapat betul-betul depan Hajarul Aswad. Dalam hati kata aku dapat dah cium lepas ni. Aku dapat dah cium. Punya seronok nak cium Hajarul Aswad. Saya tak silap sembahyang Zuhur ke Asar, waktu siang masa tu. Jadi imam dekat dengan multazam pintu Kaabah tu, saya betul-betul saf depan menghadap dengan Hajarul Aswad. Saya paling dekat dengan Hajarul Aswad. Saya duk plan, bagi salam je saya nak pergi terpa dekat Hajarul Aswad. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tu imam baru nak sebut Assalamualaikum tu baru Saya nampak masa tu tuan-tuan, saya tengok orang penuh dah lompat pergi duduk dekat Hajarul Aswad. Mereka lompat dah duduk, batal habis semayang tu. Dapat dosa, bukan dapat pahala pun. Jadi apa tujuan? Kena tanya diri kita, apa tujuan kita nak cium tu sampai kita batalkan semayang? Maka itu cara yang salah. Hingga kan kawan saya, bila dia pergi buat dia buat haji, dia lalu ikut depan Hajarul Aswad tu, dia kata dia teringin nak cium Hajarul Aswad. Tiba-tiba tuan-tuan tahu, terbuka lorong untuk dia cium Hajarul Aswad.
Dia pun tak tahu macam mana tiba-tiba orang kata kat dia, bapak boleh pergi cium. Dia kata, ni adakah ini tanda haji mabrur? Tiba-tiba senang dapat cium Hajar Aswad. Dia pun pergi cium. Orang bagi lorong kat dia. Dia pusing balik, nak balik ke hotel, ada satu lelaki follow dia. Kata, bapak, rial bapak, rial, minta duit. Dia pun tanya, sebab apa rial? Dia kata, tadi bapak cium. Tadi bapak cium, rupa-rupanya sindiket. Dia dah kepung dah, bagi peluang kat kawan saya untuk cium Hajar Aswad. Jadi kawan saya kata, dah dia minta duit, kita bagi je lah. Tanya dia berapa. Dia kata, ikut suka bapak lah nak bagi berapa. Dia kata, kawan saya kata, 50 rial boleh. Dia kata, ramai kawan saya. Dia kata, tak cukup. Dia kata, 50 rial tak cukup. Dia minta 300 rial. Itu contoh. Kan? Macam mana ibadat tadi, kalau kita tidak memahami tujuan dia, maka dia akan berlaku benda-benda seperti yang saya sebut tadi. Ada satu surau tu, iftar, majlis berbuka puasa. Itu satu keluarga ni dia duduk dekat satu meja. Masa dekat-dekat nak buka puasa, satu pakcik tu datang. Pakcik tu kata, ni meja dia. Dia hari-hari dah buka puasa kat meja. Bulan Ramadan, cuba bayang. Masih ada lagi sikap keakuan. Penting diri sendiri. Sehingga kan agama kita mengajar kepada kita, bila kita sembahyang sunat, kita disunatkan untuk membezakan tempat kita sembahyang. Kita sembahyang fardu, katalah belakang imam. Bila kita nak sembahyang sunat, disunatkan kita beralih, jangan sembahyang di tempat. Menunjukkan betapa publiknya, kan, betapa tempat untuk orang awam, untuk semua orang. Kita tak boleh ambil satu tempat khusus untuk kita di mana-mana tempat dalam di dalam masjid. Tidak boleh. Jadi ini benda yang kita kena faham tujuan dia. Jadi kefahaman yang baik mengenai ajaran Allah Ta'ala ialah apabila kita dapat mengenali dan memahami maksud dan tujuan ilahi dalam menentukan perintahnya. Dengan begitu kita dapat berupaya untuk mengamalkan dan mencapai tujuan tersebut. Sehingga kita tidak bersikap keras terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain mengenai perkara-perkara yang tidak menjadi tujuan dan maksud daripada syariat itu sendiri. Jadi dia kata, bila kita faham tujuan syariat itu, maka barulah kita tidak akan bersikap keterlaluan dalam menentukan hukum. Sebab kita tahu tujuan. Maka contoh, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita tidak boleh bersikap keras untuk mewajibkan orang membayar zakat fitrah dengan makanan. Zakat ni, mazhab Syafi'i kata tidak sah kalau tidak bayar dengan makanan kita. Tapi fatwa kita di Malaysia, termasuk fatwa kita di Penang, kita dikehendaki, walaupun boleh bayar dengan beras, tapi pihak berkuasa agama hanya menerima wang. Penang berapa? 21, 22. Kalau pakai basmati. Basmati. 7, 14, 21 ke 22? 21 kan? Jadi, kita tak boleh kata, kita tak boleh ambil pendirian, tak boleh bayar guna duit. Tidak sah. Padahal, fatwa pihak berkuasa kata boleh. Kan sah. Kita bayar menggunakan duit. Jadi, hendaklah kita bayar menggunakan beras yang kita makan. Siapa yang di rumah, dia makan basmati, maka dia bayar dengan harga 21 ataupun 22 ringgit. Kalau dia bayar, beras dia biasa makan harga yang pertengahan, dia bayar yang harga 14 ringgit. Siapa yang bayar yang harga 7, yang guna beras yang paling murah, dia bayar dengan harga 7 ringgit. Kita ni kena ada keinginan, seronok kalau dapat bayar dengan harga yang mahal. Sepatutnya. Ni tak. Ada 7, 14, 21. Bayar murah. Padahal dia makan beras antara yang mahal di pasaran.
Tapi bila tak nak bayar zakat, bayar hak RM7. Sah tak Ustaz? Sah, bukan tidak sah walaupun bayar RM7. Tapi mana afdal? Kita bayar zakat ni kita nak pahala yang terbaik. Dia macam tuan-tuan bekerja lah. Kalau tuan-tuan diberi pilihan, ada pekerjaan yang boleh bagi benefit dan juga wages yang lebih baik. Sudah tentu kita nak yang lebih baik. Takkan kita nak yang sedikit. Kita tak mau yang sedikit. Kita nak yang lebih baik. Maka hendaklah kita mempunyai suatu sikap suka bayar lebih. Kalau bab sedekah, suka sedekah lebih. Bila buat baik, suka buat baik yang lebih. Kemudian dia kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di mana pun mereka berada di zaman moden ini, sama ada di bandar ataupun di kampung. Jadi nak bayar dengan wang, boleh. Kerana makanan tersebut bukanlah menjadi tujuan dan maksud utama daripada zakat fitrah tersebut. Tetapi tujuan yang sebenarnya adalah usaha untuk memberikan kecukupan kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin, agar mereka tidak perlu lagi meminta-minta ke sana kemari pada hari yang mulia itu. Apa tujuan zakat? Tujuan dia supaya tidak meminta-minta. Jadi bukan tujuan utama dia beras. Supaya tidak meminta. Zaman kita hari ni, kalau tuan-tuan diberi pilihan, nak beras ke nak duit? Nak mana? Duit. Anak saya pun macam tu. Hadiah birthday. Nak hadiah ke nak duit? Nak duit. dia tak ada tarik nafas. Tak perlu tarik nafas. Duit. Dia terus jawab. Ayah dia baru nak bubuh titik, noktah, berhenti bercakap. Tak ada titik. Duit. Kan? Betapa duit ni semua orang tahu. Daripada dapat hadiah, baik dapat duit. Pasal apa? Sebab kita lebih tahu tentang keperluan diri kita berbanding dengan orang. Zaman kita lah ni, beras ni boleh kata semua rumah ada. Tambah pula sekarang ni buat kongsi rezeki. Kan? Kongsi rezeki, pergi mana-mana masjid yang ada kongsi rezeki, tuan-tuan boleh tengok. Tu dia beras tu ada. Dengan minyak masak, dengan pelbagai keperluan lain. Tu ada. Anytime boleh ambil. Maknanya dalam konteks masyarakat kita hari ni, nak cari keluarga yang tidak ada beras, kita berani kata tak ada. Senang. Pusat khidmat YB pun ada. Sediakan beras. Barang keperluan. Setakat nak beras tu, tak jadi masalah. Tak perlu cari merata sebab nak makan nasi. Tak perlu. Tapi duit, lebih perlu. Tapi jangan kita menyalahgunakan kebaikan dan juga facilities yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Isteri saya cikgu sekolah. Ada bantuan yang RM100 seorang pelajar tu kan. Kita dah ada senarai yang mana keluarga hak miskin, fakir miskin tu bagi bantuan RM100 seorang. Tuan-tuan tahu yang datang ambil duit RM100 dia pakai kereta apa? Dia pakai kereta X70. Ni fakir miskin ke X70 ni? Saya kata kat isteri saya, dia pinjam hak jiran kot. Kan? Abang kat jiran nak pergi ambil bantuan, jiran pun bagilah kereta X70. Tak tahu lah. Takkan kita nak baik sangka macam tu? Cikgu-cikgu sekolah kata apa? Kita tengok jam hak dia pakai pun kita tahu. Yang dia tak layak untuk terima bantuan RM100. Baju hak dia pakai tu kita tengok pun kita tahu. Dia tak layak pun untuk dapat RM100. Tapi manusia ni, dia tidak malu pada diri dia sendiri. Saya tak ingat saya pernah cerita ataupun tidak. Sewaktu saya beli rumah di Tasik Gelugur. Rumah saya tu di Kampung Tok Bedu. Alamak, silap sebut nama. Tak apalah. Lebih kurang tahun 2004 kalau saya tak silap. Tahun 2004. Dia kawasan Bendang tu. Tapi banglo. Ni cerita tahun 2004, 2003 lebih kurang. Harga masa tu RM140,000 lebih kurang. RM120,000, RM140,000. Masa tu. Murah kan. Nak cari banglo
Kan? Dengan harga 140,000 mana ada Penang? Ada Penang 140,000 banglo? Tak ada. Tapi tahun 2003, 2004 ada di Penang ni. Tapi bukan di Penang lah, di seberang lah. Tapi okey, kan? Saya pun pergi dah tengok. Tengok tempat tu cantik lah. Dia kampung sikit kan. Lepas tu tidaklah kampung sangat. Tapi dia bendang. Saya pun tanya Pak Cik belakang tu. Belakang rumah saya yang saya nak beli tu. Pak Cik, kat sini banjir tak? Dia kata Pak Cik duduk sini 60 tahun tak pernah banjir dia kata. Rumah yang anak nak beli tu dia kata air tak pernah naik dah kawasan tu. Dia tak pernah. Tuan tahu, qaddar Allah. Saya beli rumah tu, baru duduk setahun, banjir. Ni kata kuasa Allah. Kita dah ikhtiar dah. Tanya orang, cek dengan orang apa, semua orang kampung. Semua kata tak banjir kawasan tu. 60 tahun tak pernah banjir. Tak pernah sampai. Air ke kawasan rumah, air tak pernah sampai. Tapi duduk baru setahun, naik dah. Banjir. Tapi poin yang saya nak cerita pada tuan-tuan, lepas tu pihak berkuasa buat pengumuman. Siapa yang terlibat dengan banjir pada tahun tu, entitled untuk dapat bantuan. Saya difahamkan RM200 untuk setiap keluarga. RM200. Saya tanya isteri saya, nak pergi dah ambil bantuan 200? Rasa malu dekat orang kampung. Lawyer pun beratur juga nak ambil duit 200. Saya tak boleh bayang macam mana nak letak muka saya pergi beratur nak ambil duit 200. Saya pun beritahu kat isteri, kita tak payah kot. Kan? Bagi peluang kat orang lain. Itu contoh, bukan saya nak kata saya ni bagus sangat. Tapi nak cerita malu. Kita ada maruah. Bukan kata kita ni tak perlu bantuan. Kita perlu bantuan. Tapi nak pergi beratur, nak ambil duit 200 yang semua orang tahu. Saya kerja lawyer, isteri saya guru sekolah menengah. Sebenarnya kami tak ada masalah pun dari segi keuangan. So tak payah pergi ambil. Jadi dari segi bebanan kerajaan pun dia lebih ringan. Sebab ada rakyat yang diberi bantuan tapi dia tak mau ambil bantuan. Lebih ringan. Jadi duit tadi boleh digunakan untuk tujuan lain. Tapi saya dengar lepas tu bergaduh. Ada satu tempat tu dia bergaduh. Pasal apa? Sebab ketua hak yang nak buat agih duit tu, dia pergi masukkan nama keluarga dia, hak yang tak terlibat dengan banjir pun. Ini contoh. Benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Sama dengan land acquisition yang berlaku dalam negara kita. Land acquisition, pengambilan tanah. Hak mana rumah setinggan apa semua yang terlibat semua ni, bagi nama. Sebab apa? Sebab pihak yang terlibat, dia akan bagi ganti. Tu nak tengok bergaduh. Sebab apa? Sebab nama yang dimasukkan tu, nama anak beranak dia. Orang hak patut dapat rumah tak dapat. Ini contoh benda yang berlaku dalam masyarakat. Dengan sebab itu, kita perlu mengetahui tujuan kan? Ataupun matlamat syariat itu. Jadi, zakat ini tujuan dia untuk memberi kecukupan kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. Dan benda itu boleh dicapai dengan cara kita memberi wang kepada mereka. Demikian juga halnya dengan amalan melontar jamrah ketika menunaikan ibadat haji. Apa tujuan lontar jamrah dan jamarat di tempat melontar? Tiada alasan yang kuat untuk kita melarang para jemaah melontar jamrah sebelum waktu gelincir matahari. Kerana mewajibkan mereka untuk melontar jamrah hanya pada waktu selepas gelincir matahari sahaja. Telah menimbulkan musibah, yakni tragedi yang sangat dahsyat. Iaitu menimbulkan kematian dan korban nyawa. Seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Yakni musibah di Terowong Mu'asim. Kerana yang menjadi tujuan utama syarak adalah bukanlah waktunya. Tetapi adalah untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ianya mesti dimudahkan dan dihindari dari berlakunya segala musibah dan keburukan daripada berlaku ke atas para jemaah haji. Jemaah haji ni dia ada beberapa ibadat, ritual dia. Salah satunya melontar jamarat. Jamrah Aqabah, kan ula, wusta semua tu, wusta, ula semua tu, bila nak melontar tu kan ada syarat-syarat dia. Batu besar mana? Batu besar mana tuan-tuan yang kita disyariatkan untuk kita ambil dan lontar di telaga tu?
Kecil je kan. Macam kacang tu kita kata kan. Kecil je. Kalau kita faham yang tu, maka kita ambil yang kecil. Tapi kalau orang tak faham, dia kata aku nak lempar setan. Kalau nak lempar setan, takkan setan sakit dengan batu besar tu. Dia kena ambil bata tu. Kan? Ambil bata. Daripada sini kita ambil siap-siap. Pergilah ke tepi telaga tu. Empah betul-betul bagi kena kepala setan. Tapi setan tidak bodoh. Takkan dia nak tunggu kat telaga tu. Dia tahu 2 juta, 3 juta orang nak lontar dia. Takkan dia nak tunggu. Tunggu buat apa? Dia lari awal lagi. Kita pun takkan tunggu. Kita tahu orang nak katak kita. Takkan kita nak tunggu dalam telaga tu. Jadi tujuan dia apa? Tujuan untuk mengingati Allah. Tujuan untuk mengingati Allah. Dan mengulang kembali apa yang berlaku kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil beberapa teladan, termasuk teladan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai Nabi Ismail dan lain-lain. Itu tujuan dia. Jadi bila kita tahu yang tu, maka kita tidak akan mengambil sikap yang salah. Depan saya tengok. Depan saya. 2 orang perempuan dari negara jiran. Dia lontar tu macam smash tu. Macam Lin Chong Wei apa? Lindan ke apa macam tu lah lebih kuat. Dia lompat, dia bagi betul-betul. Dia kata buat apalah dia smash macam tu. Kan? Lepas dia smash dalam telaga tu, dia bersorak pula seronok. Kan? Kononnya dia dapat lempar setan dalam. Ini salah. Kita dianjurkan pergi dengan tenang, kan? Dan kita melontar sekadar untuk mengulangi apa yang disyariatkan kepada kita bagi mengenang apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya. Itu yang kita kena faham. Samalah juga dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata kalau melontar jamarat, asalnya 4 mazhab kata mesti selepas gelincir matahari, selepas zuhur. Kecuali pada hari pertama. Hari pertama kita melontar jamrah Aqabah waktu duha. Kan? Waktu duha yang afdal. Tapi sebab kita nak yang afdal tadi, sampai mati. Sampai mati kena pijak. Saya ingat tahun saya pergi haji, penghujung 2005, awal 2006. Berapa ribu orang mati. Beribu orang mati. Sebab kena pijak. Bila hari kita kita melontar pada hari yang ketiga. Dia nak tunggu zuhur, waktu zuhur. Jadi polis duk jaga, dia blok. Tak benarkan para jemaah datang. Jadi bagi jemaah yang buat nafar awal, dia dah siap dengan beg dia junjung. Tuan-tuan tengok orang Afrika semua kan. Dia bawa beg dia yang besar tu, dia letak, dia junjung atas kepala. Jadi bila dibuka saja halangan tu, pakat berjalan dalam jumlah yang begitu ramai, maka ada yang kena tolak dan jatuh. Kena pijak, mati. Sebab tu bagi jemaah haji Malaysia, kita syorkan supaya mendengar panduan dan mengikuti arahan daripada pihak berkuasa tabung haji. Sebab pihak berkuasa tabung haji, dia dah ada orang dia pada setiap checkpoint dan sebagainya, tengok dengan walkie-talkie siap semua, tengok selamat ke tak selamat untuk melakukan ibadat haji. Jadi kita sebagai rakyat hendaklah patuh dan kepada arahan pihak berkuasa. Tujuan dia untuk menyelamatkan nyawa. Kita tak mau pergi haji, tinggal anak kita di rumah. Last kali anak jadi yatim piatu. Pasal apa? Mak dengan ayah dia terkorban kerana menunaikan ibadat haji. Ibadat haji bukan untuk mengorbankan jiwa kita. Kan? Jadi kita kena pilih jalan yang selamat. Jadi perlu akur kepada panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa negara kita dan juga pihak berkuasa Arab Saudi untuk keselamatan kita. Contoh yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata seperti mana yang berlaku di Terowong Mu'asim. Ini
Tak tahulah tuan-tuan masa ni dah lahir ke belum. Cerita Terowong Mu'asim ni boleh google lah apa yang berlaku. Terowong Mu'asim tu, daripada dulu lagi banyak pihak cadangkan supaya mesti one way. Kita one way ni kita dah biasa. Di Penang kan banyak one way. Pasal apa? Untuk mengelak, untuk bukanlah menyelesaikan, tapi sekurang-kurangnya meminimalkan kesan ataupun kemungkinan berlaku kesesakan tu. Sesak tetap sesak, tapi kita boleh kontrol. Jadi kita buat one way. Jadi cadangan supaya di Terowong Mu'asim tu buat one way dah lama dah. Tapi pihak berkuasa tak tahulah bertangguh dan sebagainya. Jadi dia buat kita kata boleh pergi dan balik. Apa yang berlaku pada hari melontar tu, dia bertembung dalam terowong. Mati. Yang tu kalau tuan-tuan tengok dalam video dalam YouTube pun ada. Sampai terpaksa guna bulldozer, kan, guna jentera berat untuk menyelesaikan jumlah mangsa jemaah yang terpijak dalam terowong Mu'asim, yang sesak nafas, yang berimpit dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu perkara seperti itu berlaku. Perkara yang sangat penting dalam masalah ini ialah bagaimana kita membezakan antara tujuan yang tetap dan wasilah jalan yang berubah-ubah. Dari sudut yang pertama, kita mesti bersikap keras dan teguh, laksana teguhnya besi. Dan pada sudut yang kedua, kita mestilah bersikap lembut selembut sutera. Perkara ini telah pun kami bentangkan dalam buku kami, Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Baik. Jadi Al-Qaradawi kata, samalah juga ada benda dalam agama kita ni, tujuan dia tu tetap. Dia tak akan berubah sampai bila-bila. Dan ada benda yang dia boleh berubah. Contoh, kita jual beli. Dalam mazhab Syafi'i, dia mewajibkan akad. Ijab kabul tu kena ada. Saya jual benda ni dengan harga RM10. Saya beli, saya terima, saya beli dengan harga RM10. Tapi zaman kita lah, kita beli ikut Shopee, Lazada, apa semua. Kita bagi duit ke anak kita di college, di sekolah asrama dan sebagainya. Kalau kita nak bertegas dengan kaedah ini, kita tak boleh guna semua ATM machine, CDM apa, kita tak boleh guna. Online transaction, kita tak boleh guna. Maka di sinilah para ulama berijtihad. Kita kena bezakan. Kita kena bezakan antara tujuan yang tetap, yang tak boleh berubah sampai bila-bila, dan wasilah atau jalan yang boleh berubah. Sebab tu dulu kalau tuan-tuan masih ingat, pernah kecoh berkenaan dengan bone China. Orang perempuan tahu bone China? Tak tahu, bone China tak tahu. Pinggan mangkuk. Tahu, betul tak? Bone China ke orang Penang panggil apa? Ha? Apa istilah dia? Betul kan? Bone China kan? Betul lah, bone China. Bone China is a type of ceramic that is composed of bone ash. Kan? Orang sini, orang Bosch memang tak pakai bone China. Setengah orang yang minat mangkuk-mangkuk, pinggan mangkuk ni, dia tahulah bone China. Baik. Satu ketika dahulu, bone China ni kecoh. Pasal apa? Sebab dia dibuat daripada debu, tulang, debu tulang. Jadi bila dia buat daripada debu tulang, dia guna dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi, very high temperature dia guna. Jadi apa yang berlaku? Timbul persoalan sebab ada pihak yang kata bone China ni kalau from China, sebab bone China dia mungkin daripada England, dia mungkin China, tapi nama dia bone China sebab dia dulu tembikar apa semua ni China lah yang paling top. Jadi nama dia bone China. Dia macam budak-budak kita lah. Pergi beli Colgate. Padahal bukan Colgate ubat gigi, tapi kita dah biasa sebut Colgate, kan? Dali pun panggil Colgate juga. Kan? Oral B pun panggil Colgate juga. Semua Colgate.
kan. Padahal Colgate tu brand. Sama dengan Maggi. Orang makan Maggi padahal Indomie macam-macam, tapi kita dah biasa dengan istilah Maggi. Ada macam tu. Jadi pun China ni, isu dia ialah tulang yang digunakan tu tulang apa? Itu masalah dia. Jadi timbullah antaranya ialah tulang babi. Bila tulang babi, boleh ke tak boleh kita menggunakan sesuatu yang asalnya daripada babi? Jadi banyaklah perdebatan sehingga kan ada yang mengatakan bahawa apabila dia telah berubah menjadi benda lain, dia dah berubah jadi benda lain. Macam orang yang pakai inhaler. Dia ada satu ubat inhaler tu, dia daripada benda haram juga, daripada babi juga. Tapi bila kita buat ujian DNA, tak jumpa DNA babi. Sebab dia melalui satu proses yang sangat kompleks sehingga menyebabkan DNA babi tu boleh hilang. Tak ada. Jadi apakah kita boleh menggunakan benda-benda yang macam tu? Ini antara benda-benda yang diperdebatkan. Tetapi apa yang penting yang saya nak sebut kepada sahabat-sahabat sekalian ialah kita perlu membezakan antara tujuan yang tetap yang mana kita tak boleh ubah tujuan tadi dengan apa yang kita panggil sebagai wasilah yang boleh berbeza-beza. Dulu kena tengok, ada tak orang semayang pakai kursi? Dulu tak ada kursi. Semayang pakai kursi ni kemudian. Dulu sama ada berdiri atau duduk atas lantai. Betul tak? Kursi ni tak ada dulu. Saya ingat zaman saya kecil-kecil tu tak ada semayang atas kursi. Tapi dunia semakin moden. Dunia semakin moden. Kita dapati daripada duduk atas lantai tu lebih baik duduk atas kursi. Sebab kalau orang tu dia sakit lutut apa semua, macam mana dia nak turun pergi duduk atas lantai tu? Sedangkan dia sakit lutut. Siapa yang tak pernah sakit lutut, dia tak tahu deritanya orang sakit lutut. Kan? Tapi siapa yang pernah sakit lutut, dia tahu macam mana susah nak turun, nak duduk atas lantai tu. Maka kita ada kaedah dan kita ada alat, kaedah am yang ada dalam agama kita. Yang penting kita semayang. Kan? Macam mana kita nak semayang bergantung kepada tahap kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu. Sama macam orang berdebat semayang atas kapal terbang. Macam mana cara yang terbaik semayang atas kapal terbang? Apa ni? Syekh apa ni, sahabat kita Dawami akan pergi umrah esok akan pergi umrah esok. Kita duduk bincang macam mana nak semayang atas kapal terbang. Ada orang kata dia prefer berdiri. Silakanlah, kan. Ada orang kata dia lebih pentingkan soal keselamatan. Kadang-kadang ada air pocket lah, macam-macam cerita atas kapal terbang ni, maka baik kita duduk atas kerusi, kita ikat tali pinggang, kita semayang. Jadi kalau jadi apa-apa, kita tidaklah sampai tercampak dan sebagainya. Jadi itu boleh kita bincang, kan. Tapi yang penting semayang. Yang susahnya tak semayang, tak susah. Kan. Yang penting kita semayang. Jadi banyaklah perdebatan yang mana menunjukkan kepada kita bahawa di mana perkara yang boleh kita bertolak ansur, maka kita bertolak ansur dan kita bersikap lemah lembut dalam perkara-perkara yang dibenarkan dalam agama. Jadi sekadar itu, sahabat-sahabat sekalian, saya buka Q&A kalau ada lah. Kalau ada persoalan atau ada pendapat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Soalan dia, di tempat kita ni ada 100 orang. Sebagai contoh, 100 orang Islam. Yang 99 ni semayang. Yang seorang tak semayang. Jadi apa hukum dia? Berdosa tak? Yang 99 orang. Kena tanggung dosa tak? Baik. Cerita dia macam ni. Dia ada beberapa kaedah dalam agama yang sahabat-sahabat perlu jelas. Yang pertamanya, dosa ni tidak diwarisi oleh orang lain. Kan? Dosa seseorang tidak diwarisi oleh orang lain.
Si A dia tidak akan mewariskan dosa dia kepada si B, ataupun si B dia tidak akan menerima dosa si A. Faham kan yang tu? Itu kaedah yang pertama. Maknanya ayah kita berdosa atas sebab tertentu, apakah kita juga mewarisi dosa ayah kita? Tak. Dia cerita ni berkait rapat dengan cerita Nabi Isa AS, yang mana dalam Kristian dia menceritakan tentang perwarisan dosa. Dalam agama kita tak ada perwarisan dosa. Si anak buat dosa, apakah dosa si anak tadi ditanggung oleh ayah dia ataupun ibu dia? Tak. Si isteri buat dosa ataupun si suami buat dosa, apakah pasangan masing-masing menanggung dosa? Tidak. Itu kaedah umum. Dosa ditanggung masing-masing. Orang lain takkan tolong tanggung dosa kita. Yang tu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kalau kita nampak dosa, kita wajib benteras, kan? Wajib kita halang. Iaitu kaedah yang Nabi kata marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Nabi kata siapa-siapa yang melihat kemungkaran, marra'a minkum munkaran, siapa-siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka wajib dia ubah, dia cegah dengan tangan dia. Tangan tu maksudnya kuasa lah, kan? Bukan bagi penampak. Dengan kuasa, autoriti dia, takat mana kemampuan yang dia ada. Dia tak mampu dengan kuasa dia, dengan lisan lidah dia bercakap. Tak mampu juga dengan hati. Tapi hati tu selemah-lemah iman. Jadi berbalik kepada soalan tadi, bila ada seorang je, sedangkan 99 semayang, seorang ni tak semayang, kita di level mana? Kita di level mana? Adakah kita di level boleh pegang dia, tarik dia main semayang? Ataupun kita pada level yang kedua, pergi cakap kat dia, hang ni aku tak pernah nampak hang semayang ni. Orang lain semua semayang. Apakah kita level yang kedua? Ataupun kita level yang ketiga, duduk dalam mati, duduk simpan je dalam mati, kan? Tak setuju. Sebagian ulama mengatakan bahawa orang yang simpan dalam hati tu nampak pada wajah dia, dia tidak redha. Sekurang-kurangnya nampak, kan? Tidak redha. Jadi itu level dalam soal apabila kita melihat sesuatu kemungkaran. Jadi jawapan saya ialah, bila ada satu orang tak semayang, kita takkan tanggung dosa dia, kecuali kita tidak cegah. Kita redha. Kita biarkan dia dalam keadaan macam tu. Maka bila jadi macam tu, bukan kita tanggung dosa dia, tapi kerana kita tidak mencegah kemungkaran. Sama dalam kes anak kita. Kita nampak anak kita buat salah, buat dosa, kita biarkan. Kita tak tegur dia. Maka kita berdosa kerana kita membiarkan dia berterusan dalam keadaan melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Dia tanya, bukan saya tanya. Dia tanya. Betul. Tak ada isu lah. Dia semayang dalam flight ni, rasanya saya tak pasti saya sebut di mana. Semayang dalam flight ini, tuan kena tahu. Secara umumnya, sembahyang dalam kenderaan tidak dibenarkan bagi sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh. Kecuali tidak ada pilihan, baru kita sembahyang atas flight. Kalau kita memilih untuk sembahyang atas flight, dalam keadaan kita ada peluang sembahyang di airport, maka sembahyang atas flight tu tak boleh. Tidak dibenarkan dalam agama. Sebab contoh yang Nabi tunjuk hanya sembahyang sunat sahaja atas kenderaan. Jadi kalau ada peluang sembahyang di airport, jangan kita sengaja untuk sembahyang atas kapal terbang. Kecuali ada masalah, contohnya urusan immigration lah, kalut, ribut kan. Biasalah kita nak naik flight, kita tak dan. Itu cerita lain. Maka dibenarkan kita sembahyang atas flight. Bila kita sembahyang atas flight, seboleh-bolehnya kita cukupkan syarat-syarat sah dan sebagainya, menghadap kiblat, berdiri dan sebagainya. Jadi macam setengah kapal terbang, macam Saudi Airlines, dia sediakan satu tempat khas untuk sembahyang. Kita boleh berjemaah pun,
Kan? Berdiri semayang bagi elok, rukuk sujud macam biasa. Kalau ada tempat yang macam tu, kita manfaatkan tempat yang macam tu. Kalau tidak ada, kita gunakan akal kita, pilih jalan yang paling sesuai. Macam yang saya sebut tadi lah. Kalau kita buat, kita rasa kemungkinan ada air turbulence dan sebagainya, air pocket lah apa semua boleh menyebabkan risiko keselamatan, baik kita duduk di kursi, pakai seat belt, kita semayang. Itu lebih baik. Kalau kita belakang kita menghadap kiblat, kita angkat takbir berdiri menghadap arah kiblat untuk memenuhi syarat, lepas tu kita berpaling, kita duduk. Itu antara cara dia lah yang boleh kita lakukan. Jadi untuk kita sepanjang masa menghadap kiblat, itu satu benda yang amat sukar dilakukan ketika kita berada di atas kenderaan. Jadi agama memberi kemudahan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Cukup. Cukup lah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.